Pada hari ini kita akan membawa satu isu yang sangat penting yang saya kira ramai orang sudah tahu, tetapi masih banyak lagi mangsa yang terjebak dalam satu skim penipuan yang dipanggil penipuan pembelian ataupun penjualan tanah lot lidi. Bagi mereka yang tidak mengetahui apakah yang dimaksudkan penjualan tanah lot lidi, penjualan tanah lot lidi ini adalah satu terminologi yang kita gunakan pada mereka merujuk pada penjualan tanah yang masih lagi berstatus pertanian. Okey, tanah tu masih lagi berstatus pertanian. Tanah itu mempunyai geran yang sah. Walau bagaimanapun, tanah itu belum lagi dipecahkan kepada geran individu dan belum lagi ditukar kepada status bangunan. Sindiket yang menjual lot lidi ni, apa yang dilakukan, mereka telah membuat satu lakaran plan. Dia bukan plan yang sah, plan yang tidak disahkan oleh mana-mana juru ukur bertauliah. Dia hanya satu lakaran plan. Dia pecahkan plan-plan tersebut dan dia menjual kepada orang ramai dalam bentuk lot-lot yang kecil. Inilah yang dipanggil lot lidi. Apabila tanah yang masih lagi berstatus pertanian, yang belum ditukar lagi kepada status bangunan, yang plan untuk pecahan lot itu belum lagi diluluskan, hanya menggunakan lakaran plan, mereka menjual tanah tersebut kepada orang ramai tanpa kebenaran daripada pihak berkuasa. Inilah yang dipanggil skim penipuan lot lidi. Tunggu sekejap Inilah yang dipanggil skim penipuan lot lidi kerana ada syarikat atau individu yang cuba menipu orang ramai dengan menggunakan modus operandi tertentu. Dalam kes yang banyak saya jumpa, mereka akan menunjukkan lakaran plan yang tidak diluluskan oleh mana-mana juru ukur bertauliah. Contohlah tanah tu sebesar 4 ekar, dia pecah, jadilah contoh 20 lot. Tanah 4 ekar dipecah-pecah jadi 20 lot, dicontoh, dan dijual kepada orang ramai dalam keadaan tanah itu belum lagi mendapat kelulusan untuk dipecahkan geran secara individu. Maksudnya geran tu masih lagi geran kelompok, tetapi dijual kepada individu tanpa berlaku pecahan, hanya menggunakan lakaran plan. Nombor satu. Nombor dua, tanah itu masih lagi berstatus pertanian, tetapi dijual sebagai lot banglo, lot untuk membina rumah, sedangkan belum dapat apa-apa kelulusan. Dari sudut apa? Dari sudut pembangunan infra dia, dari sudut dia punya peparitan dia, lakaran parit dia, tetapi dia sudah jual sebagai geran individu, seolah-olah macam dah ada geran individu, tapi dia masih lagi geran kelompok. Menurut kanun tanah negara ataupun dipanggil National Land Code, land, dia panggil registration is everything. Dia panggil Malaysia Torrent System ni, pendaftaran adalah segala-galanya mengikut kanun tanah negara ataupun National Land Code. Jadi kalau mana-mana syarikat yang menjual tanah dalam keadaan mereka belum lagi pecah lot, mereka belum dapat mengeluarkan geran individu, mereka belum lagi menukar status daripada status pertanian kepada status bangunan, syarikat-syarikat ini
berpotensi dan boleh disyaki cuba untuk melakukan penipuan. Antara dokumen-dokumen yang mereka gunakan, ada yang menggunakan perjanjian jual beli, ada yang menggunakan perjanjian dia panggil trust deed, perjanjian pemegang amanah. Kedua-dua perjanjian ini tidak boleh dikuatkuasakan, menyebabkan ramai di kalangan mangsa-mangsa skim penipuan pembelian ataupun penjualan lot lidik ini berdepan dengan pelbagai risiko. Apakah risiko-risiko yang mereka terima? Nombor satu, risiko untuk mereka mendapat geran individu. Sebab banyak daripada sindiket-sindiket ni, mereka, contohlah syarikat A. Syarikat A, dia baru sign pembelian dengan tuan tanah sebanyak 4 ekar. Contohnya, dia beli daripada tuan tanah, dia baru bayar deposit baru 10%. Dia belum bayar lagi balance 90%. Dengan menggunakan SPA yang ada, perjanjian jual beli yang ada, dia wujud lagi satu perjanjian jual beli yang kedua untuk dijual kepada pembeli-pembeli tanah-tanah lot-lot yang lebih kecil. Bayangkanlah, dia sendiri belum lagi mempunyai hak milik, namanya belum lagi keluar geran atas namanya, tapi dia telah menjual kepada orang ramai dengan hanya memegang satu perjanjian jual beli yang belum lagi berlaku pindahan hak milik. Dia pun belum bayar lagi balance of purchase price, tapi dia telah jual. Ini antara perkara-perkara yang boleh menunjukkan bahawa orang ramai berdepan dengan risiko-risiko begitu. Risiko apa yang paling utama? Risiko tanah tersebut tidak dapat dipindah milik kepada nama pembeli-pembeli, kerana nama geran dalam geran masih lagi pada nama pemilik asal. Pemilik asal pun belum pindah kepada penjual. Bagaimana penjual boleh membuat pindah milik kepada pembeli yang baru? Jadi ini yang saya katakan, skim ini telah tumbuh bagai cendawan yang tumbuh begitu berleluasa. Dulu ada banyak di Ulu Langat, lepas tu ada di Gombak, ada di yang terbaru di Jenderam. Kita nampak bahawa modus operandi kumpulan-kumpulan begini semakin berleluasa. Mengapakah mereka berleluasa? Kerana akhirnya mereka tahu sekiranya tindakan yang diambil, mereka perlu dia bawa ke tindakan secara civil. Bila bawa saja tindakan secara civil, saman syarikatnya sebenarnya tidak mempunyai apa-apa aset, dan syarikatnya tidak kisah sekira syarikatnya been winding up, syarikatnya kena digulungkan. Inilah sebab mereka meneruskan, dan banyak daripada kes apabila mereka membuat laporan polis, kes mereka ini sedih nak cakap, kena NFA, no further action, refer to magistrate, suruh pergi cari lawyer, saman dia. Bila saman dia menang, dapat satu perintah, tak boleh nak execute judgement sebab syarikat ini memang syarikat yang tidak mempunyai aset, menyebabkan banyak daripada orang ramai yang telah rugi. Antara sebab kita mengadakan PC ini adalah yang pertama, kita ingin memberi kesedaran kepada orang ramai untuk tidak terjebak dalam pembelian tanah lot lidi. Sekiranya anda terlibat dalam pembelian tanah lot lidi, anda akan berdepan dengan pelbagai risiko. Risiko yang pertama, risiko anda tidak boleh mendapat hak milik terhadap tanah-tanah lot yang anda beli. Anda ingat anda boleh buat banglo, jangankan banglo, tanah itu masih lagi dimiliki oleh pemilik yang asal. Nombor satu, risiko yang pertama, risiko untuk tidak boleh membuat pindah milik. Nombor dua, tanah-tanah begini sudah tentulah anda tidak boleh membeli secara loan dengan bank. Kebanyakan daripada sindiket, dia akan meminta kepada pembeli-pembeli untuk membeli secara cash, bayar terus, atau pergi apply personal loan bank rakyat. Larian surat. Apply bank personal loan, bayar bukan dia punya housing loan, ataupun bukan pinjaman yang berkonsep mortgage, tetapi loan yang dia minta, dia suruh pergi cari personal loan. Jadi bila tak boleh bayar, maka pada waktu tu tanah pun tak dapat, dan anda pun tak boleh buat rumah di situ.
dan anda tak bayar dengan personal loan bank rakyat tersebut, mungkin anda juga boleh dimufliskan disebabkan anda terjebak dalam skim penipuan pembelian lot lidi ni. Antara perkara-perkara yang lagi, anda juga berdepan dengan risiko. Wang pembelian yang anda serahkan kepada syarikat penjual tanah lot lidi ni berpotensi untuk disalahgunakan. Sebab dia collect banyak-banyak, dia beli tanah, contohlah tanah tu 4 juta, dia baru bayar 10%. Katalah dia bayar 10%, dia baru bayar 400,000, dia ada SCPA. Dia collect kat orang setiap satu orang macam dalam kes ni, dia collect 70,000 satu lot. 70,000 untuk satu lot. Dia jual 50 lot. Dia jual 50 lot. Bayangkanlah, kalau satu unit, satu lot dia jual 70,000, dia jual kepada 50 pembeli lot-lot kecil ni, dia dapat berapa? 3.5 juta. Dia dapat 3.5 million. Modal mungkin dia bayar pada peringkat awal, mungkin dia tak bayar 10%, mungkin dia bayar 2% je untuk dia booking. Dia dapat durian runtuh 3.5 juta. Lepas tu dia tak buat pindahan milik. Jadi risiko yang ketiga yang akan dihadapi oleh pembeli-pembeli adalah duit yang dibayar untuk pembelian tanah tersebut berpotensi untuk digunakan ataupun disalahguna ataupun ditipu ataupun berlaku pecah amanah yang melibatkan duit pembelian tanah tersebut. Sebab itulah hari ini kita ingin memberikan penjelasan. Kita mempunyai apa misi kita hari ini? Misi kita adalah untuk memberi kesedaran kepada pembeli-pembeli. Jika anda ingin membeli tanah, anda mestilah beli tanah yang geran individu telah dikeluarkan. Jangan beli tanah melibatkan geran kelompok yang belum ada hak milik lagi, kerana anda berpotensi untuk mendapat risiko-risiko seperti risiko penipuan dan lain-lain lagi. Nombor satu, itu kesedaran yang penting. Kita kena highlightkan benda ni sebab masih ramai, tak habis-habis lagi. Saya ingat cerita mengenai lot lidi tadi, saya ingat dah lebih daripada, dah lama ni, 20 tahun pun dah. Ada saja yang orang duk beli ni. Itu nombor 2, nombor 1. Nombor 2 yang kita nak bawa hari ni adalah kita ingin menggesa kepada kerajaan, khususnya PDRM, supaya pihak PDRM menyiasat kes ini di bawah jenayah tipu. Sebab rata-rata menurut maklumat yang kita terima, apabila laporan polis dibuat berkaitan dengan lot lidi ini, pihak polis rata-ratanya, bukan semua, sebahagian daripada pegawai penyiasat, sebahagian daripada pegawai penyiasat meminta supaya mengklasifikasikan kes ini sebagai NFA, No Further Action, dan dia minta kepada pengadu-pengadu untuk rujuk kepada magistrate ataupun memulakan saman sivil. Ini yang menduka citakan kita. Kalau kita nak saman syarikat tersebut, syarikat yang mempunyai reputasi, okey, saya okey. Contoh-contoh yang top 10 developer, okey lah, kita nak saman kan, sebab syarikat ini mempunyai aset. Bagaimana pula kalau syarikat yang tidak mempunyai aset? Kalau kita menyuruh mereka ni pergi saman civil, dia bayar legal fees, contohlah berpuluh ribu dia bayar legal fees. Kemudian dia menang. Dia dapat satu perintah. Bagaimanakah dia ingin melaksanakan perintah tersebut sedangkan syarikat itu tidak mempunyai aset? Dia dah rugi duit belian lot banglo tersebut ataupun lot lidi tersebut. Dia rugi lagi membayar yuran guaman, sedangkan apa yang dia dapat tidak boleh mendapat ganti rugi kerana syarikat tersebut tidak mempunyai aset untuk dicairkan bagi membayar pampasan kepada pembeli-pembeli lot tanah. Jadi sebab itulah kita menggesa kepada pihak PDRM khususnya supaya mengambil tindakan dengan cara menyiasat individu ataupun syarikat yang terlibat dalam penjualan lidi ini sebagai satu jenayah tipu. Mengapakah? Kerana dengan itulah pada waktu tu mereka akan rasa takut, kerana jenayah tipu ini boleh dikenakan hukuman hingga ke 10 tahun penjara.
Mungkin dengan itulah yang boleh memberikan kesan kepada mereka supaya mereka takut untuk melakukan penipuan pada makan akan datang, dan mungkin dengan itu juga mereka mungkin akan cuba untuk menyelesaikan kes ini untuk membayar kepada mangsa-mangsa yang ada. Sebab itulah hari ini kita membawa dua mangsa hari ini untuk menceritakan bagaimana situasi yang mana mereka telah ditipu penjualan. Mereka membeli tanah di Jenderam. Di Jenderam ni dekat Sepang kan? Dekat Sepang, mereka beli 2 lot. Setiap satu lot tu berharga RM70,000. Apabila mereka bayar cash, tak ada hutang. Bayar habis kan, Tuan Raslan? Bayar habis. Bayar, tapi tak dapat balik, tak dapat hak milik ataupun pindahan. Bukan saja itu saja, apabila mereka pergi balik kepada syarikat tersebut minta wang mereka dipulangkan, ternyata syarikat tersebut memberi pelbagai alasan dan akhirnya mereka tidak mendapat balik wang yang mereka bayar. Mereka dalam keadaan kerugian dan mereka telah membuat laporan polis. Dan pihak polis mengesahkan banyak laporan polis telah dibuat berkaitan dengan syarikat ini. Namun malangnya pegawai penyiasat di dalam kes ini memaklumkan kepada pengadu ini dan mengklasifikasikan kes ini sebagai meminta mereka untuk meneruskan tindakan secara sivil. Ini amat menduka citakan kita kerana kita rasa apakah nasib orang ramai yang begini. Mereka tidak dapat keadilan. Mereka tidak dapat balik pampasan mereka. Jadi hari ini bukan kita ingin mengkritik mana-mana agensi, tidak. Hari ini kita ingin merayu kepada pihak PDRM, merayu, bukan mengkritik pihak PDRM, bukan mencari salah siapa, bukan topik hari ini menyalahkan mana-mana pihak, bukan. Hari ini adalah topik kemanusiaan, yang mana individu-individu yang mereka rasa mereka tertipu hari ini ingin merayu kepada pihak berkuasa untuk membela nasib mereka supaya keadilan, hak dan keadilan dapat mereka kecapi dengan cara siasatan dibuat di bawah jenayah tipu dan tindakan diambil kepada syarikat yang terlibat dalam penipuan ini. Itu saja daripada saya, dan hari ini saya minta dengan saya menjemput dengan segala hormatnya Tan Sri Musa bin Hassan selaku Presiden MCCC. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Datuk Syam tadi, kita sekarang ni mengalami banyak penipuan, scam, ya? Dan ini adalah salah satu cara di mana syarikat-syarikat yang ingin mewujudkan development perumahan, okay, di mana mereka ini tadi belum mendapat lagi hak tanah tersebut, tetapi telah menjual tanah-tanah ini kepada pembeli-pembeli dan akhirnya tidak dapat ditukarkan kepada geran individu dan mendatangkan kerugian pada mangsa-mangsa. Jadi bagi saya perkara ini dah lama berlaku. Ada banyak scam-scam begini yang dibuat, di mana ia juga bukan sahaja melibatkan orang awam tetapi melibatkan juga pegawai kerajaan, ya, orang yang dah pencen kerana nak beli rumah, ya, tetapi mereka ini tadi tertipu secara begini. Oleh itu saya merasakan bahawa melalui pengaduan-pengaduan yang telah dimaklum kepada kita mendapati bahawa ianya adalah satu pelakuan jenayah, penipuan ataupun CBT, Criminal Breach of Trust, ya, kerana tidak mengesahkan ataupun membuat sesuatu untuk menyerahkan harta atau rumah tersebut kepada pembeli-pembeli yang telah membayar kewangan tersebut. Jadi di sini saya juga meminta pihak polis untuk menjalankan siasatan dalam perkara ini. Ya, memang ini kalau kita lihat report-report yang dibuat, kadang-kadang pegawai yang nak menyiasat ni tadi menganggap ianya sebagai kes sivil. Kerana ada perjanjian antara orang yang syarikat ni tadi dengan pembeli tersebut. Jadi dia minta buat tuntutan sivil. Jadi sekiranya ianya gagal untuk diserahkan, dia tidak akan dapat apa-apa.
kerana syarikat ini tidak ada aset apa-apa. Jadi bagi kami ianya adalah satu pelakuan jenayah di mana pihak polis perlu mengambil tindakan menyiasat kes ini dan mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat. Ya, kerana ini akan menyusahkan rakyat, kerana ramai rakyat kita yang tidak ada rumah, ingin membeli rumah, nanti mendapatkan rumah tetapi tertipu begini. Jadi oleh itu saya merasakan bahawa pihak kerajaan perlu mengambil serius perkara ini dan pihak polis perlu menyiasat dan mengambil tindakan terhadap kumpulan-kumpulan ataupun syarikat-syarikat yang membuat projek-projek sebegini, ya, yang buat projek sebegini. Jadi di sini kita akan menyerahkan report-report ni tadi kepada pihak polis, ya, dan juga saya harap polis akan menjalankan siasatan untuk memanggil mereka yang terlibat dengan syarikat ini, ya, dan serta mengambil tindakan sekiranya untuk mendapatkan keterangan tentang pelakuan yang cuba menipu bangsa-bangsa ini. Itu saja ingin saya nyatakan. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak pada Tan Sri Musa bin Hassan, Presiden kepada MCCC.